Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudara saudari warga media. Lebih dulu saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua kerana sudi menerima jemputan saya petang ini. Tujuan sidang media petang ini ialah nombor satu, saya nak respon kepada surat daripada Presiden tapi disampaikan oleh Setiausaha Agung, Setiausaha Agung yang tulis. Itu surat menamatkan perkhidmatan saya sebagai ahli majlis tertinggi yang dilantik. Saya terpanggil untuk menjemput saudara dan saudari daripada media kerana daripada apa yang saya lihat dalam video dia, Datuk Zahid kata nak tahu apa pasal, kenapa Datuk Tajudin ini digugurkan. Tanyalah dia kata. So, tanya saya maksudnya tu. He ask you to ask me. Gitu. Jadi hari ini saya bagi peluang kepada rakan-rakan media semua, kalau ada nak tanya sebagaimana yang disarankan oleh Datuk Najib itu. Ya? Datuk apa? Datuk Zahid. Kan? Boleh tanya. Kalau tak tanya, saya terus jawab. Boleh juga. Buang masa je. Kenapa tu? Kenapa? Teruskan tu. Oh, kenapa? Ya. Pertama, sebelum saya menjawab, saya terima hakikat bahawa saya ahli majlis tertinggi yang dilantik dan Presiden mempunyai kuasa mutlak untuk menamatkan perkhidmatan saya sebagai ahli majlis tertinggi. Tak ada isu di situ. Ya. Itu hak dia. Dia melantik, dia boleh menamatkan. And it's alright with me. Ya. Saya boleh terima, no issue. Tetapi yang menjadi tanda tanya tu, kenapa dia bangkitkan sebab-sebab saya ditamatkan perkhidmatan. Walaupun pada peringkat mulanya dia berat untuk menjawab. Dia suruh tuan-tuan sendiri tanya dengan saya. Tapi tak sempat lepas itu dia sendiri cakap. Dia kata apa? Dia kata saya tidak ikut keputusan parti. Saya bercakap sana sini dalam perjumpaan tertutup lah, tak tertutup lah. Ya? Yang membuat kenyataan-kenyataan menunjukkan saya tak mengikut keputusan parti. Ya? Itu yang disebutkan olehnya. Lepas itu boleh tanya lebih lanjut, dia kata tanyalah Tajudin. Itu kan. Jadi maknanya sebabnya dia tamatkan khidmat tu kerana dia tak puas hati sebab saya dituduh sebagai tidak mengikut keputusan parti. Kemudian Ahmad Mazlan pula Setiausaha Agung tambah pula. Ya, tambah. Dia kata saya ni kalau dah tak ikut keputusan parti, buat apa duduk dalam MKT, dia kata. Kan? Keluar je lah daripada MKT. Baik. Tapi yang menjadi menggelikan hati ataupun yang kadang-kadang menjadi tak tahu nak kata apa. Kejap cakap begini, kejap cakap begitu. Dalam surat dia tak ada sebut pun. Tak ada sebut pun kata apa sebab, apa kesalahan, apa tu tak ada sebut. Malah dia tulis surat ucap tahniah
saya dilantik sebagai keduta. And then dia nak saya diberi peluang untuk berkhidmat sepenuhnya sebagai duta. Dan dia wish me best of luck lah, cakap putihnya, mendoakan saya dapat berkhidmat. Begitu. Jadi maknanya tak ada isu lah, tak ada kesalahan lah. Tapi bila bercakap dengan media, cakap dengan orang di luar, timbul pula perkara itu, perkara ini. Bagi tak apa. Saya nak bagi tahu gitulah sikap mereka, sikap Presiden dan sikap Setiausaha Agung. Bolak-balik kata orang cakap biasanya. Ya? There is no one definite reason and consistent with that. Dia tak ada. Nak cakap, takut cakap. Ya, tak ada masanya. Tak takut. Tu, cakap. Jadi kita pun jadi kadang-kadang payahlah nak respon kepada orang yang macam ni. Tapi tak apa. Sekarang ni saya apabila dilantik Ahli Majlis Tertinggi, kepada saya, peranan saya sebagai Majlis Tertinggi ialah untuk menjaga kepentingan parti, perjuangan parti. Itu saya rasa tanggungjawab saya, peranan saya. Jadi dalam perbincangan dalam Majlis Tertinggi, kalau sekiranya isu-isu yang dibangkitkan, syur yang dibawa, itu saya kira merugikan parti, saya terpaksa bersuara. Saya kena bersuara. Saya tak boleh duduk diam. Ya. Dulu masa Datuk Najib pun, saya dah duduk dalam Majlis Tinggi lama, dekat 4 penggal kot. Masa Datuk Najib, isu on NBB, saya bangkitkan. Dia pun pada masa itu tak mau dengar apa cakap saya. Tapi tugas saya untuk bercakap. Keputusan MKT dibuat, buatlah. Saya ikut aja lah. Tetapi sebelum keputusan, saya mesti bagi pandangan yang ikhlas untuk kepentingan parti. Tak mau dengar. Saya divert sikit ni. Masa Datuk Najib, saya kata ambil tindakan kepada Jolo. Ambil tindakan kepada pengurusan. Kalau tidak nanti orang anggap bahawa kita nak tutup. Tak ada dihiraukan apa yang saya cakap. Yang lain-lain biasalah. Sama ada takut, sama ada malas. Tak tahu, itu pulang dia tu hak masing-masing. Ya? Akhirnya apa jadi? Isu One MDB adalah salah satu perkara sebab yang menyebabkan jatuhnya, kalahnya Barisan Nasional dalam pilihan raya PRU 14. Jadi begitu juga semasa Zahid sebagai Presiden. Saya terpaksa bersuara, bercakap. Saya bukan orang baru. Dah 50 tahun dalam UMNO ni. Daripada bawah, daripada orang kata apa? Iyalah, pemegang jawatan ketua pemuda cawangan, ketua cawangan, ketua pemuda bahagian, naib ketua pemuda negeri, esko pemuda. Lepas tu kena sumbat ke dalam ISA oleh Dr. Mahathir. Operasi Lalang, saya mempertahankan apa nama ni, kepentingan kita orang Melayu yang diasak oleh Lee Kem Sai masa itu. Saya kena sumbat. Dan seterusnya. Pernah dipecat oleh Anwar Ibrahim dalam tahun 95. Saya dah lalu itu semua. 50 tahun saya dalam UMNO ni. So, adalah sikit sebanyak orang kata pengalaman. Adalah sedikit sebanyak wisdom. Tak? Takkan bodoh begitu je, menonong aja orang kata. Kan? Jadi saya bercakap atas dasar ada pengalaman sikit sebanyak. Saya melihat ke hadapan apa yang menguntungkan parti, apa yang merugikan parti. Jadi banyak perkara yang dibincangkan sejak Zahid jadi Presiden. Saya nak tekankan sini, saya tak ada personal dengan dia. Malah saya, orang kata, hormatlah kepada dia. Ya?
Kadang-kadang saya cium tangan dia berjumpa pasal dia presiden kan. Ha? Ada orang kata, apa ni mengampu cium tangan? Bukan mengampu, saya hormat kepada dia sebagai presiden. Tetapi tidak bermakna saya mesti ikut aja apa. Kan? Apalagi isu apa namanya? Jajaran baru. Boleh ingat jajaran baru? Oh, no, DAP, no, DAP. Come on. Saya saksi hidup. Faham tak saksi hidup? I'm a living, witness. Tahu Zanapi lah. Memang ada SD design nak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Surat ditulis kepada istana, memang ada. Saya pun digesa-gesa. Saya tak nak, saya kata saya tak nak. Kan? Tapi, last sekali, dah sampai nak bermasam muka apa begitu gini, saya sign jugalah. Ni, sign. Macam mana kata tak ada? I'm a living witness. Saksi hidup. Bukan? Jadi, bila dibagi tahu keluar, kena persoal, dia jawab no DAP, no Anwar, no PKR. It's all bohong. Dia berbohong kepada ahli UMNO, kepada orang ramai yang tak tahu kesihan ahli-ahli UMNO di bawah. Ikutlah. Kena hormat presiden kan? Kena hormat. Tak boleh menentang presiden. Ikutlah. Nayalah. Jadi, itu satu contoh. Saya bersoal. Nak masuk kerajaan. Mula-mula dengan Dr. Mahathir kan? Kemudian dengan Mahyudin. Kerajaan Perikatan Nasional. Saya tak setuju. Masuk kerajaan dengan Mahathir. Saya kata, tak usah masuk. Ini tidak menguntungkan UMNO. Kita masa itu sudah kuat dah sebagai parti pembangkang. We are ready to face the election PRU 15. You know, UMNO sudah bangkit semula. Selepas UMNO kalah PRU 14, 2018, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya mulakan himpunan Melayu Bangkit. Saya mulakan himpunan Penyatuan Ummah. Kemudian Muafakat Nasional. Saya mulakan daripada awal. Masa kalah, tak ada siapa peduli pada UMNO. Orang UMNO pun dah tak berani dah nak keluar. Malu. UMNO, orang Melayu sudah hilang kuasa. But, I try to do my part. Ya? Berkorbanlah. Masa, tenaga. Orang rumah saya ada sini, boleh tanya dia. Apa yang saya buat untuk mengadakan himpunan? Ingat, senang nak himpunan orang. Masa kita kalah, mula-mula 15,000. Kali yang kedua, 50,000. Kali yang ketiga, di dataran Merdeka, anti-ISID, 500,000, 600,000. Kan? You semua pun ada kan masa tu, saya ingat. You can see. So, itulah bangkitnya semula UMNO. Dengan Muafakat Nasional, dengan Penyatuan Ummah, kita bersetuju apabila adanya PRK, Pilihan kita tidak berlawan antara satu sama lain dengan PAS. Kita tak bertembung. Jadi kita menang. Menang. Itulah kebangkitan UMNO. Kebangkitan UMNO. Memang orang pandang kecil lah apa yang saya buat kan. Apa yang saya buat. Dan saya nak bagi tahu, satu sen pun UMNO tak bagi kat saya. To organize all that. You know? Satu sen pun tak bagi. Selamba je dia. Presiden selamba. Bendahari UMNO pun selamba je. Ada kan nak bertanya, Din, you buat ni macam mana? Berapa belanja ni? Tak ada. Sikap. Sampai sekarang pun nak pilihan raya, konon nak pilihan raya, suruh JR buat duit, buat kerja, buat kerja. Tapi bantuan tak ada. Boleh ke JR buat kerja? Nak pergi ke sana, pergi ke mana? Nak kena ada juga duit minyak lah, itu lah ini. Tak ada. Janji. Tok Mat. Kan Tok Mat. Dia sendiri lah Zahid. Janji nak bagi wanita
JR, bajet, sekian. 3 tahun sampai hari ni tak bagi. Macam ni? Bukan? Jadi, saya dengan buat pendirian, saya terpaksa bersuara. Ajaran baru, betul. Memang dia ada buat. Jangan kata tak buat. Hotel tamu di mana? Apa baru ya? Kampung Baru. Di situlah menyain-nyain. So, saya duduk situ menunggu anak menyain juga. Ada yang dah. Saya tak mau sebutlah, ada kawan tu. Saya nak menyain ni. Tunggu kejap. Okey, itu satu. Dan apabila timbul soal nak pilihan raya, nak pilihan raya juga cepatlah beritahu gini. Saya kata, kan, kalau kita sekarang dah ada Perdana Menteri UMNO, yang kita perjuangkan, ialah untuk dapat kuasa balik dalam kerajaan. Pertamanya mestilah Perdana Menteri itu kita, kan. Dan kita alhamdulillah sudah dilantik sebagai mula-mula timbalan Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri. Apa lagi nak bising-bising lagi? Masih tak puas hati nak pilihan raya cepatlah apa tu gini. Ini besok yang dikendong tak apa? Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Ini dah ada dah. Dan bukan senang nak dapat balik kuasa sebagai Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, senator, pengurusi JLC, macam-macam. Setelah UMNO dapat semula Perdana Menteri, jawatan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri. Tak puas hati lagi. Apa pasal tak puas hati? Pasal tak puas hati dia nak jadi tu. Zahid tu saya boleh kata di sini, dia tak puas hati kerana dia tak dapat jawatan itu. Tunggu. Bukan untuk parti. Saya berjuang untuk parti apa semua. Yang diperjuangkannya, dia nak kembali berkuasa. Macam Anwar sebut hari ni lah. Kalau berkuasa balik, bolehlah settle kes-kes tu, kan tak? Sekarang ni, saya, dikatakan jadi duta, tumpulah buat kerja duta. Tak payahlah jadi ahli universiti tinggi, kan? Maknanya masa tak ada. Saya nak cadangkan Zahid Hamidi tumpu kepada kes-kes dia tu. Banyak. Tak mampu dia nak jaga parti UMNO yang besar ni. Dan kita nak menghadapi pilihan raya. Lebih baik, orang kata, tumpu. Selesaikan masalah dia. Kita doakan yang terbaik. Permudahkan urusan dia. Kan? Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan tak ada kes. Tapi bukan sedikit masa tu, tahu tak? Setahun, 2 tahun. Kita nak pilihan raya ni. Kata nak cepat. Kan? Kalau hentaknya pilihan raya, katakan 2-3 bulan lagi. Macam? Dia tak boleh tumpu. Pening kepala dia. Nak mikirkan turun naik mahkamah. So it's better for him to focus on his personal problem. Jangan personal problem dia itu membebankan parti UMNO. That's what's happening. Jadi banyaklah dalam majlis tertinggi itu saya bersuara. Umpamanya apabila Zahid Datuk Seri Ismail Sabri dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri dulu. We fought for it. I spoke to Mahyudin. You all ni, I kata bersatu, kita marah ni sebab kita tak hormat ke UMNO. Jawatan-jawatan menteri pun lekeh-lekeh je dia bagi portfolio. Kan? Kata nak bekerjasama, nak bersatu, Melayu mesti bersatu, apa tu gini. Bersatu apa benda ni, kata. Kemudian curi orang kita. Lompat kepada parti dia. Mana? Saya marah. Pasal dia kata, Tajuddin, you lah orang yang menentang bersatu ni. You pergi, jumpa ketua-ketua bahagian, apa semua pemerintahan UMNO di bahagian.
Huh? You hasut dia orang supaya menentang Bersatu. I said, yes. I told him, yes. I'm that kind of person. Saya cakap betul-betul terang. Dia kata, yeah, of course. But there is a reason why. Ada sebab. Sebab you mistreated the UMNO. UMNO is one of the biggest block in the kerajaan. But yet, saya kata, you tak layan UMNO sebagai sepatutnya. Oh, tak boleh lah gitu. Kita nak pilihan raya ni, kita kena bersatu lah. Kena bersatu lah. Orang Melayu kena bersatu. Saya kata memang kita nak bersatu. Muafakat Nasional Penyatuan Ummah yang kita buat tu untuk menyatukan Melayu. Tapi you tak boleh buat cara macam ni. Kemudian dia cakap dengan saya, you dah yang pergi round suruh ketua-ketua bahagian lah semua orang menentang Bersatu. Sekarang you pergilah pujuk dia orang balik supaya terima Bersatu ni, supaya kita boleh bersama. Saya kata, apa yang saya nak cakap kepada orang UMNO? Saya dah suruh dia menentang, kemudian you pujuk balik. Dia kata tak boleh, kita rugilah kita. Asyik kita berlapang dada kan. Marah-marah juga. Dalam pada itu, kita melihat adakah peluang untuk kita berbaik dan bersatu. Kan itu lebih baik daripada terusan berkelahi, berperang. So, saya minta Tan Sri Mahyudin buat sesuatu. Kata, what is the deal that we can unite, we can cooperate and respect each other. UMNO bersatu dan sebagainya. Dia tanya saya apa? Ini orang tak tahu ni. I bukan nak claim kredit ya. Bukan nak claim kredit. But I'm telling you honestly, orang kata demi Allah saya bercakap. Saya usahakan. Sekata jawatan timbalan Perdana Menteri itu bagilah kepada UMNO. That was the first time. Bagi saya kata, adalah kita UMNO ni rasa apa? Seronok sikit. Tak adalah rasa macam nak diperalatkan sahaja. Kedua saya kata, portfolio menteri-menteri itu rombaklah, reshuffle lah. Bagilah kementerian-kementerian yang orang kata ada tempat untuk pemimpin UMNO berkhidmat kepada rakyat. Okay? Okay. Let me think about it. Biar minta saya fikir dulu lah, dia kata. Sebab kalau nak lantik ni apa semua ni, saya kena rujuk kepada apa ni, rak-rakan komponen dia. Saya kata, that's yours. It's your call. I'm only giving my advice. Input from me. Yeah. Sebab Mahyudin, saya kenal lama dulu ni. Untuk pengetahuan you semua. Dia masa dia Ketua Pemuda Johor, dulu tahun 80-an, saya naib Ketua Pemuda Perak. Kita bersama dalam Pemuda UMNO masa tu. Bersama dalam ESCO. So I can talk to him. The only thing that dia pakat dia tinggi, Perdana Menteri, I orang biasa. Tetapi pengalaman tidak kurang dari segi perjuangan politik. Sama je kita melalui. So I talk to him. So dalam masa tak sampai 2 minggu kata, pop dia lantiknya saya beri sebagai timbalan Perdana Menteri. Alhamdulillah. Tapi tak ada MKT, so tak ada ucap tahniah pun. Presiden tak ucap tahniah pun. Dah saya gesa-gesa baru last tu baru dia ucap tahniah. Saya kata seolah-olah mereka tak terima pelantikan Ismail Sabri itu sebagai timbalan Perdana Menteri tu. At that time. Saya cerita habis ni supaya you all tahu tu. Lepas tu, nasib pula. Tak sampai sebulan, sebagai timbalan Perdana Menteri, berlaku sesuatu kepada Mahyudin. Letak jawatan pula. So we push for Ismail Sabri to be the Prime Minister. Dia tidak datang begitu saja. We work on that. And if you, kalau you tahu cerita sebenarnya, you geleng kepala. Tan Sri Mahyudin, mewakili Bersatu, setuju untuk Zahid Hamid, siapa? Ismail Sabri jadi Perdana Menteri gantikan dia. PAS pun bersetuju. They are ready to support him. They are willing to sign the SD to support him. UMNO berpecah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju.
15 orang ni Zaid Hamidi and bosku pegang. Jangan sign. Sampai last minute. Jangan mereka nak napi. I'm telling you. Jangan mereka nak napi. Kita nak kumpulkan 30 berapa? Ahli Parlimen UMNO. 38 ya? Tak boleh dapat. 15 kena pegang. Tiap-tiap malam kita mencari jalan macam mana nak pujuk ni. Macam mana itu? Macam ni. Sampai last. Nak last. Panjang cerita sikit. I ingat nak habis dalam setengah jam ya. But I bet your passion lah. Kalau boleh allow me sikit lagi je. Kan? Tak ada lain. Sampai lah tuanku dah minta dah. Last tuanku minta tiap-tiap ahli parlimen hantar kepada dia nak siapa jadi Perdana Menteri. So kantoi lah. Presiden. Dia ingat dia nak bawa nama. Dia nak bawa 3 nama ke 4 nama ke. Nama dia, nama tu Tengku Razali pun ada. Tengku Razali kena main. Masuk dalam senarai konon. Jadi sampai last. Patutnya dia sebagai presiden, dialah menamakan atau mencadangkan. Saya mewakili ini, saya mencadangkan kalau boleh dipersetujui Ismail Sabri sebagai calon daripada UMNO untuk menjadi Perdana Menteri. Kan cantik? Tak. 19. Orang tak tahu cerita ni. Ini cerita dalaman. So, bila orang tanya, kalau kita tak cakap, cantik je. Cantik, macam cantik. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Oh, presiden ni bagus. Dia cakap, oh, saya ni terbuka. Saya sedia mendengar pandangan yang berbeza. Kan dia kata gitu? Selalu dia cakap gitu. Betul ke? Saya lama duduk dalam majlis tinggi. Keputusan majlis tinggi itu sebenarnya bukannya kehendak ahli majlis tinggi. Kehendak dia. Bagilah seorang dua bercakap. Kan? Lepas itu, kita dah putuskan begini-begini. Sebagaimana dia ada plan lah. Sebelum mesyuarat. Lepas itu, terus Agong keluarkan press statement. Press statement tu pun dah siap awal-awal lagi. Awal-awal lagi sebelum mesyuarat. So they have planned whatever they want. They have already planned. And then, discussion, meeting, bincang dekat MKT tu is only, orang kata apa? Apa ke bahasa nak pakai? Drama saya. Wayang. So what? Apa ni? Majlis tinggi apa ni? Apa kualiti macam ni? Saya tak kisahlah kawan-kawan lain dia nak buat cara dia. Tetapi kepada saya, this is not majlis tinggi. Macam mesyuarat cawangan je. Atau bahagian. Jadi, tak sedap lah dengar. Kan? Sebenarnya Zahid, dia sudah lama dianggap tidak layak untuk memimpin UMNO. Dia bertahan lebih kurang dalam 5-6 bulan saja. Lepas tu, tak boleh dah. Itu sebab ada satu, kita buat hari itu, berkumpullah kawan-kawan ni. Termasuklah pemimpin tinggi, timbalan presiden, masuk bosku, masuk ketua pemuda, masuk Zamri Abdul Kadir pun, masuk ramai. Kita mengada perjumpaan. Bincang. Macam mana ni presiden kita ni? Kan? Kesimpulannya, lebih baik dia mengundurkan diri secara terhormat. Kalau tidak, tak tahu macam mana keadaan parti kita nanti. So, Tok Mat duduk situ. Ini bosku ada. Ketua pemuda ada. Khalid Nordin ada. Mana dia? Gambar. Ni gambar. Gambar. Ni gambar ni. This was tahun berapa ni? What year was that, Phil?
2019 tadi. Ha? 2020. Di mana ni? Di rumah saya. Ha? Ha? 2020. Tu tengok tu. Laku betul gambar ni. Tanpa muka. Tepi sikit. Ha? Tak habis lagi? Ha. So, masa itu dah, apa perjumpaan ni, apa keputusan perjumpaan ni dihadiri oleh Tok Mat dengan bosku dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Kita nak buat satu memorandum untuk meminta Datuk Zahid supaya turun dengan baik demi kepentingan UMNO. Ya? Khalid Nordin naik presiden. Bulan berapa tu? Bulan berapa, Fir? What month? March 2020 ya? Bulan Covid lah. 2020 ya, Fir? Ha. Masa tu kira belum PKP. So we have agreed this meeting, satu memorandum kita nak buat, nak minta dia turun secara baik. So bukan nak tendang dia, bukan, tak baik lah tendang-tendang kan. Ketuanya siapa? Tok Mat was leading, and then bosku. Lepas tu suruh kumpulkan, tengok buat tinjauan ketua-ketua bahagian. Berapa ketua bahagian yang setuju? Saya ingat 130 orang ketua bahagian setuju. Perak 18 orang ketua bahagian setuju. Selangor 17 ke apa? Saya tak naklah sebut nama. Tak payah. Kalau nak tunjuk senarai dia orang dah sign pun saya ada, tapi tak payahlah tunjuk kan. Nak jaga dia kan. Nak kawan-kawan kan. Ha? May what? Ni. May 2020, as long as masa tu lagi. 2020 lah aku. Bukan semalam. Baru lagi. 2020, 21, 22, almost 3 years ago. 3 tahun dulu dah. Maknanya 1 tahun dia memegang jawatan presiden, sudah menunjukkan dia punya tu kelemahan dia, dan kita tak sanggup kalau diteruskan. Maknanya UMNO dalam keadaan bahaya. So Tok Mat pun setuju, bosku setuju. Ini gambar mana ambil tu? Ambil tu, dah selesai. Bagi pintu depan tu. Tadi apa yang tak jadi? Ini interesting tu. You all nak tahu. Kenapa tak jadi? Sebab Tok Mat sebagai ketua dengan bosku belot. Macam mana belot? Tak jadi. Tok Mat bila kena confronted dah. Confronted ni dia apa? Cakap Melayu bukan pressure dia. Macam gaya berdepan lah. Dengan budak-budak Zahid ni. Bukan perobok. Dia sergah lah. Dia gertak. Siapa budak Zahid? Ha? Siapa budak Zahid? Setiausaha politik dia. Tahu tak siapa politik dia? Ha. Betul ke ni Tok Mat? You mengepalai ni untuk menjatuhkan presiden. Kawan pun
Semangat tak berkuat kan. Tak ada. Ini semua dia orang punya kerja ni. Bahagian ketua-ketua bahagian dia punya kerja. Saya tak terlibat. Oh ya gitu? Okey. Ha? Dia kepala. Ini gambar tak payah sign pun cukup. Dia tengok gambar ni. Gambar berbicara. Ya tak? Gambar berbicara. So, dia kata, oh dia tak terlibat. Saya telefon, Tok, betul ke you cakap macam ni? Kita dah buat keputusan bersama, you cakap macam ni tak baik ni, saya kata. A leader, ketua tak boleh. Dia back out, you know. Tak adalah, saya cuma nak menenangkan keadaan. Kata-kata dia tu, maknanya dia tak terlibat tu, bukan dia maknanya dia lari daripada tu. Dia nak menenangkan keadaan. Boleh pakai ke? Boleh baca tak? Tak boleh pakai. Kalau ketua, bila dia sergah, bila dia getak, cabut lagi, tak boleh pakai. Betul? Ha. Jadi pada saya, Tok Mat pun tak boleh pakai lah. Nak jadi begitu. Eloklah Tok Mat pun tak boleh. Dia gunakan bahasa Negeri Sembilan dia tu gitu gini. Oi, semua orang pun sedap dengar kan. Sedap dengar lah. Tapi isi tak ada. Ha? Bosku. Kita gerakkan tu. Saya diminta tinjau dengan ketua-ketua bahagian. Tadi saya sebut Selangor lah, Perak lah, Sabah lah. Saya banyak dengan dia orang. Lepas tu, takkan saya seorang yang nak buat kerja ni, saya kata. Tak apa, bosku tolong. Pasal bosku pun ramai pengikut lagi. Kan? Baguslah. So, kita buat keputusan, bosku akan panggil orang-orang dia, supaya maknanya sokong gerakan itu. Panggil lah ke rumah dia satu petang tu. Minumlah. Sembanglah. Seorang berucap. Dah lain pula cerita. Bukan nak minta Zahid turun. Nak minta bosku jadi pengurus CBN. Oh, kita. Lillahi ta'ala lah yang saya nak bercakap ni. Saya tak suka cakap bohong-bohong. Saya kata dengan bosku, dengan Datuk Najib, saya kata, apa ni cerita ni, Tok Sri? Kan, kita buat keputusan bersama, kita nak minta Zahid turun. Ini dah cerita lain, you pula nak jadi pengurus CBN. Marah dia orang besok, saya kata. Ni, perhimpunan kat rumah saya tu. Apa kata dia? Macam saya cakap, Datuk Najib bila tu, dia diam ni. Patah tak cakap. Dia seronok pula dah. Orang nak cadangkan dia pengurus CBN. Ingat Zahid nak bagi ke? Mampus Zahid tak bagi. Zahid mainkan dia mainkan Zahid. Tahu tak? I tell you, this was happening. So, tak boleh. Cerita ni, kalau orang tanya, macam mana saya diam ke dia? Dalam majlis tinggi. Ini dia orang punya, apa nama ni, sampai sekarang ni masih lagi tak puas hati. Ismail Sabri dia jadi Perdana Menteri tu. Itu yang nak pilihan raya cepat. Tak usah pakai lah cerita poster boy ni. Tak boleh lah. Ini semua umpan. Umpan kepada Perdana Menteri supaya dia bersetuju mengadakan pilihan raya. Bila ada pilihan raya, dia masih nak bertanding lagi, jadi presiden parti lagi terus. Apa namanya? Kalau menang UMNO, tak menang pun, makna UMNO akan jadi main component party in the new government. Dia lah nak jadi Perdana Menteri. Dulu dah janji poster boy pada Ismail Sabri. Ismail Sabri lah jadi Perdana Menteri. Tak boleh pakai. Dia akan atur siapa calon-calon parlimen. Tu sebabnya dia nak pegang. Dia akan atur siapa nak bertanding di mana dah berjalan pun sekarang. Di kawasan saya sendiri pun,
Saya sudah jadi target. Tak apalah. Saya pun dah lama. Dah 4 penggal dah kan. Banyak orang kata dah tua dah, tak relevan lagi lah. Aduh, sedap cakap. Ini tak relevan lah. Betul tak? Tak apalah. Tapi gerakan itu sudah merata. Kita pun tak kisah. Asalkan UMNO itu boleh menang. Dan boleh menubuhkan kerajaan. Kuasa orang Melayu dapat ditegakkan semula. Itu saja. Kita nak jaga. Tapi kalau cara dia buat macam itu, payahlah kita nak menang. Jangan nak ambil Johor, Melaka itu sebagai reference atau rujukan. Dulu, masa Datuk Najib tu pilihan raya kecil Kuala Kangsar, pilihan raya kecil Sungai Besar, menang besar. Kali PRU, lingkup dua-dua. PRK dengan PRU tak sama. PRK, seluruh Malaysia ni datang pergi turun bantu. Semua bahagian diarah bantu. Saya pun bantu. Jadi, tak sama. Yang turun mengundi berapa di Melaka, di Johor? It's not even 50%, 52% or whatever it is. PRU nanti, ingat macam tu ke? PRU tak kurang daripada 80%. 87%. Saya tahulah. Saya menjadi pengarah pilihan raya tempat saya. Jadi saya ingat banyaklah. Kalau nak cerita, pokoknya kesimpulannya untuk kepentingan parti sudah sampai masanya rakyat Amidi eloklah dengan cara baik. Kalau sayangkan parti, sayangkan perjuangan, pada melepaskan jawatan Perdana Menteri, timbalan Presiden parti tu, lepaskan, kan? Bagilah peluang. Tok Mat tak boleh pasal dia bukan apa nama ni? Dia nak jadi tu, jangan ada dua no-holder. Satu kerajaan, presiden, kerajaan Perdana Menteri. Parti presiden ini belaga, dua ni tak boleh. Dulu pun satu orang je. Dialah presiden, dialah Perdana Menteri. Macam Mahathir Macam Mahathir lah. Dulu. Zaman Mahathir sama dulu. Masa Hussein On, masa Tun Razak, masa tu. Presiden, Perdana Menteri. Dia itu kena orang yang sama. Kalau tidak sekarang ni, tahu tak? Dia orang gunakan kedudukan dalam parti, pressure Ismail Sabri. Tak hormat. Muazzar Kasih tu tak hormat langsung kepada Perdana Menteri. Nak menunjukkan bodek dia kepada Presiden. Sampai saya tegur dia, jangan macam tu saya kata. Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri pun lebih kurang juga. Dalam Perhimpunan Agung, kan? Perdana Menteri, jangan takut. Buat. Boleh ke cakap macam tu? Pada PM. Engkau jadi presiden, kau boleh cakap macam tu ke? Tunjuklah yang baik. Jangan takut. Pilihan raya. Kita dah bersedia. Sedia apa? Dia yang bersedia. Orang belum bersedia lagi. Betul tak? Saya tahu. Saya kan bekas pengarah pilihan raya. Elok je tu dulu. Tapi apabila saya bersuara dalam majlis tinggi, ada dengar tip saya tu kan. Masa TPM baru dia lantik. Itulah TPM tu. Dia breaking point orang kata. The last straw that broke the camel's back. Pecat saya daripada pengarah pilihan raya. Tak ada salah apa pun. Tak apa salah. Saya paling kuat kerja. Tak? Paling kuat kerja. Bukanlah orang kata nak mengangkat diri kan. Tapi saya boleh lawan semua tu, letak rekod depan saya. Buka rekod. Saya tak nampak satu orang boleh challenge. Saya punya komitmen kepada parti. UMNO Sabah tu. Begitu lumpuh apabila melompat-lompat tu. Yang ambil kedudukan ketua bahagian tu, ketua pemuda, naib ketua pemuda, ketua wanita. Semuanya lemah.
Saya bantu semua. Saya pergi ke Sabah. Saya bantu semua. Sampai dapat gelaran abangku. Datuk Tajudin abangku. Abangku ya. Ya abangku. Nanti abangku cari adikku tak? Ya. Apa aku tadi? Dia panggil saya abangku. Apa aku? Tak percaya tanyalah. Dia boleh buat survey tanya. Apa maksud tu? Begitu juga bukan di Sabah saja, di Semenanjung pun begitu. Dalam keadaan kita kalah tu, apa yang ada kata orang Perak? Apa teh? Bantu. Lepas itu, kalau saya buat kerana saya nak bertanding pemilihan, buat apa 3 tahun lagi nak pemilihan saya dah buat? Bantu. Mana? Tunggulah macam setengah-setengah calon. Dah masa nak bertanding masuk baru dah gugur kan? Ini gugur awal-awal. Orang kata jangan bergurau ya. Minta maaf lah saya bergurau sikit. Jadi okey, saya sangat setakat itu je lah. Lepas itu kalau ada soalan saya jawab. Yes. Kesimpulannya tadi dah sebut. Saya dah kata Zahid Hamidi ni sudah jadi liability kepada UMNO. Dia tak boleh jadi presiden. Jadi presiden dan mengepalai UMNO dalam pilihan raya, kita akan kalah. Ya? Tanyalah orang awam. Tanyalah profesional. Tanyalah pengundi-pengundi. Orang UMNO pun tanyalah. Tapi ramai yang tak berani bercakap. Kan? Tak berani bercakap. Orang tak dapat bertikah dah. Sekarang diugut-ugut ni. Ketua-ketua bahagian apa semua diugut. Jangan banyak cakap. Kalau tidak nanti tak ada bertikah. Tak ada bertikah. Ramai yang berangan nak jadi calon kan. So tak berani bercakap. Diam je. Tak setuju pun diam. You all media know better lah. Boleh buat survey. Ya? Datuk Seri ada plan nak revise balik rancangan memorandum dulu. Mungkin Datuk Seri Tak payah ribas sekarang dah cakap. nak pukul tanda tangan ni tak ada? Apa tanda tangan? Saya dah cakap cukup. Seorang cakap pun pengikut saya ramai. You jangan main-main dengan... perjuangan dengan UMNO ataupun Siapa? Datuk Seri? Saya ahli UMNO lagi. Maksud saya masih Saya kena UMNO? Masih saya kena UMNO? saya ke UMNO. Saya 50 tahun UMNO. Takkan tak sayang. Tahu tak? Dia dah berumur ni. Orang rumah tu je. Jangan kita buang. Apa dah 50 tahun kahwin pun sayang. Mesti sayang. Kalau faham lah, tak faham sudah. Ya tak? Itulah tempat kita dulu. Daripada budak kampung. Dapat belajar. Dapat jadi macam ni. Daripada kampung. UMNO. Jasa UMNO. Jadi kita mengenang jasa ya. Datang tadi menyanyilah sokong Anwar Ibrahim untuk jadi PM. Bila? Masa tu? Masa tu sign. Apa saya nak malu nak cakap? Sebab Zahid kata sign lah. Sign lah. Sign lah. Berapa ramai semua jadi yang Masa nak sokong Mahathir tu, nak masuk dalam kerajaan tu, 4 kali dia datang. Jumpa saya, suruh sign. Datang ke rumah, suruh saya datang ke pejabat. Jumpa di bahagian Datuk. Saya tak nak sign. Bermasam muka dengan dia. Berapa lama? Masam muka. Sokong Anwar. Tak ada masa itu nak masuk kerajaan Mahathir. Saya kata tak usah masuk dengan Mahathir ni. Besok kena tipu je. Betul tak? Kita masuk. Saya kata sudah dibincang ke? Apa terms? What is the terms? Apa terma? Kan? Masuk-masuk aja. Takut masuk apa dia. Oh dia tak apa, dia kata. Ini kita masuk dulu, lepas tu esok baru kita bincang. Kau dengar pun ketawa kan? But that is exactly what he said. That exactly what he said. Because he was, sikit-sikit cakap putih tak apa ya. He was desperate. He thought by joining Mahathir and later Mahyudin, he
Dia orang boleh tolong dia. Bosku ingat. Dia boleh ditolong. Zahid pun begitu. Sekali dah masuk-masuk, tak dapat pertolongan, itu yang mula marah. Itu yang nak cabut tu. Nak tarik sokongan. Saya tak boleh lupa Datuk Zahid pernah cakap dengan saya dalam telefon. Dia kata dia orang ni pun tak guna lah. Tak ada nak menolong, dia kata. Tak ada nak menolong. Faham tak? Tu. Saya kata kenapa pula dulu kita suruh masuk. Sekarang suruh jajak. Dia suruh keluar. Pasal apa? Dia orang pun tak boleh menolong, dia kata. Faham lah kita. Yes, you have anything to ask? Ya, saya ada soalan. Datuk Sri berhubung dengan SG yang ditandatangani itu untuk Yang mana? menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Ya, sign. Ya, tapi ingat tak Datuk Sri mungkin the angka, the numbers from UMNO and Barisan Nasional, berapa banyak yang telah menandatangani dan submit kepada istana? Datuk Sri mungkin ada satu... Saya tak ingat lah, tapi maknanya akhirnya tak cukup lah bilangan tu. Tak cukup, dia kumpul tak cukup. Gambar. Kan? Dan dia tulis surat kepada Agong kan. Dia kata cukup, dia keputusan UMNO menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri kan. Yang dia menafikan kan. Itu yang berkelahi dengan Mahyudin tu. Apa Mahyudin keluarkan surat daripada istana. Ni. Macam mana kata tak ada. Itu mula pergaduhan di rumah Tan Sri Mahyudin. Tembelang sudah pecah. Tok, Ya? tak takut kena pecat? Siapa? Tak takut Zahid pecat tu? Pecat siapa? Abang Saya dah berapa kali kena pecat. Satu lagi tak jadi hal. Satu kali lagi kena pecat tak jadi hal. Dulu Anwar pecat saya tahun 95. Sebab ketua bahagian saya, Menteri Besar, mengadu. Kata saya belanja 6 juta nak lawan dia. Anwar pun masa itu nak dapat sokongan Menteri Besar, nak lawan Mahathir, kumpul semua. Terus percaya. Kan? Pecat saya. 2 tahun saya kena. So, tahun 1995. Tetapi pecat saya. Lepas itu dia pula kena pecat. Dia dipecat oleh Mahathir daripada kabinet dan pecat daripada parti. Tak apa pecat dah. Terus masuk jail. Ya, jangan main-main. Saya ada tahu. Banyaklah bukan itu. Saya ada 2-3 kes. Tak ada masa nak cerita lah. Datuk Sri, PAS ada offer untuk Datuk Sri tanding kalau pihak Tu ada tu. Yang baca tu. Yang Razman buat tu. Ada baca? Dia kata PAS is, boleh menawarkan kerusi Parti Salak pada Tajuddin untuk bertanding. Apa reaction Datuk Sri? Saya punya reason. Boleh dia pertimbangkan. Not a bad idea. Tapi tak adalah. Saya tak masuk PAS ke apa ke tak ada. Kan? Tapi kalau dia orang berkasar, saya pun boleh berkasar. Saya boleh bertanding bebas. Kan umpama je lah. Tapi menyokong UMNO lah kan. Tak ada masalah. Saya menang besar dulu. Masa tsunami pun saya punya majoriti naik. Tak pernah kalah. Tahu, ini cakap besar ni semua. Undi pun. Orang Perak kata sekomik tu, sekomik. Sikit. Bagan Datuk tu berapa majoriti? Nik, 5,000. Mana boleh lawan saya? Dia 5,000 je. Itu pun satu masa tu nak ambil undi, nak transfer ke pengundi saya ke kawasan dia. Banyak cantik. Apa kau baik? Okey. Datuk Sri, perkhidmatan ni ada tak mengganggu tugas sebagai duta Datuk Sri? Pasal nak menduta, duta punya hal. Saya masih lagi wakil rakyat, saya masih di parlimen, chairman of backbenchers, kan? Apa ada masalah? Indonesia bukan masalah politik. Itu kerja-kerja biasa lah. Bukan? Hubungan antara Malaysia dengan Indonesia ni, saya banyak nak cerita tapi tunggu biar nanti saya dah dapat watikah daripada tuanku.
Kan? Barulah sedap sikit bercakap. Ini kau tak jahat. Ha? Dia hari patutnya 20 hari bulan hari itu. Tapi tuanku gering, masuk hospital. Dan kita dibagi tahu bahawa satu tarikh baru akan ditetapkan. So kita tunggulah. Bagi tuanku tu berehat. Kita doakan cepat sembuh. Mestilah. Dia lah kepala lah. Bosku. Consign. Tengok tu, tak ada. Antara yang sign. Siapa lagi tu antara yang sign SD tu? Tukar no. Ingat lagi tak? Nazri Aziz. Mas Ha? Nazri Aziz. Tapi, ha? Tok Mat dia bukan ahli parlimen. Lupa ke? Hei, korang ni. Ada. Tok Mat, balik Tok Mat. Syam saya nak. Ha? Isyamuddin. Isyamuddin. Isyamuddin tak kot. KJ. KJ. KJ pun saya tak ingat lah. Saya tak ada. Tak kot. Tu yang tak cukup tu. Datuk Sri, ketua bahagian sekarang masih lagi tak menyokong kepimpinan Datuk Sri Zahid? Ramai yang sokong, tapi tak berani bersuara lah. Selagi tak jelas kan. Jelas besok apabila jawatan presiden tu akan bertukar. Faham? Sekarang ni nampak tak jelas lagi. Bertukar ke tak bertukar? Zahid ke Ismail Sabri? Jadi masih lagi. Jaga body lah. Beli insurans lah setengah tu. Kalau tadi Datuk minta Presiden undur, siapa yang calon sesuai ganti tu? Ganti apa? Ganti Presiden. Masa apa nama? You kata dia apa? Tadi Datuk cadangkan Presiden berundur, letak jawatan. Jadi yang sesuai Ismail Sabri lah. Dia Perdana Menteri. Ada kalau pemilihan parti. Masa pemilihan parti besok, Perdana Menteri jadilah Presiden parti. Kan? Barulah cantik. Tak adalah dua nakhoda. Kan? Datuk Sri, apakah pandangan Datuk Sri berhubung dengan sokongan dalam UMNO terhadap Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri? Adakah is there grassroots Sokongan apa? sokongan terhadap Datuk Sri Ismail Sabri sebagai presiden? Is there the grassroots support for him? Yes. A lot of support. Because they know, bukan kita nak memperkecilkan. Zahid has got a lot of problem. Kan? Macam mana nak jadi presiden, Perdana Menteri? Presiden tak boleh. Kalau dulu ya, secara tradisi dia, orang yang ada kes gini, dia terus tak jawatan. Tak jawatan terus. Tak terlibat dengan parti, tak terlibat dengan kerajaan. But this is the first time orang ada kes, keep on fighting. Terus nak mempertahankan jawatan dia. That's what all. Tapi ingat orang majoriti di bawah ni yang tidak ada kepentingan nak jadi calon, tak ada nak tunggu itu ni. Semua memikirkan kita nak seorang pemimpin presiden parti yang clean. Tak? Yang bersih. Ada yang tak nak bersih? Itu tak yang bersih. Sekurang-kurangnya konau lah kan. Tak tahulah besok dah bercara, nampak tak ada kek apa ke, selalu bebas. Okay, he can come back. No problem. Ada yang kata bosku pun berangan-angan nak kembali memimpin parti, nak jadi PM. Apa mana dengan Datuk Sri? Berangan. Rasa dia nak bercakap. Tak salah nak berangan. Kan, siapa-siapa boleh berangan. Soalnya angan-angan jangan jadi angan-angan mak jenin. Datuk Sri, as a bakal ambassador to You are from Yes, I'm from Free Malaysia Today, Ainin. FMT. Yes. FMT ni suka main. As a bakal ambassador to We know who own PM. what is your comment on Dr. Mahathir's claim that we should claim back Riau Islands? Huh? That one separate session lah.
Itu dia sebut politik UMNO. Datuk Seri, tadi Datuk Seri mention pasal banyak keputusan MKT UMNO ni yang sebenarnya bukan MKT punya ni lah, tapi Presiden punya kemahuan. Boleh bagi contoh sikit tak antaranya? Contohnya macam yang masa nak tolak Tan Sri Muhyiddin sebagai PM dulu tu, nak tarik sokongan tu, kata keputusan parti kan. Jadi adakah itu sebenarnya antara ni? Apa tarik sokongan di mana? Dengan Mahyudin? Daripada Mahyudin? Datuk Seri kata tadi banyak keputusan MKT, bukannya sebenarnya MKT tu yang nak, tapi sebenarnya kehendak Presiden sendiri. Kalau you faham cakap orang putih, on the insistence, tahu tak? Apa cakap Melayu? Insistent. Desakan. Jadi kadang-kadang kita ni malas nak bergaduh. Malas nak beranu kan. Ikut aja lah. Bila ikut aja dia kata inilah keputusan MKT. Padahal itu yang dia plan, yang dia hendak. Banyak kali dah. Saya kata kalau macam ni lah cara bermesyuarat MKT, sedih lah. Sedih. MKT is the highest body of the party. Inilah tempat untuk membentuk dasar dan membuat keputusan-keputusan ya, yang membela rakyat, ya, memperkasakan parti dan terus membela rakyat. Jadi keputusan-keputusan economic issue tak pernah dibentang. You know, agenda UMNO ialah memperjuangkan ekonomi rakyat dan juga orang Melayu. Tak pernah dibincang. You know, saya cukup gelisah tengok tak ada serious discussion berkenaan dengan macam mana nak tolong orang Melayu dari segi ekonomi. Itu sebab 60 tahun kita masih macam ni. Saya tak tahulah, saya daripada muda lagi, masa saya pemuda, saya menjadi ahli dalam perhubungan UMNO Negeri Perak, mewakili pemuda umur 40 tahun. Saya dah tanya dah. Pengurusi perhubungan masa itu penting besar. Saya kata, apa boleh saya tanya, apa master plan kerajaan negeri nak membangunkan ekonomi orang Melayu? Tak boleh jawab. Lepas itu yang kaki mengampu dalam tu ada ketua-ketua bahagian yang senior. Oh, bantai saya. Apa tu tanya begitu ni? Tapi saya lawan balik. Betul pun. Saya bangkitkan. Tak buat apa sampai sekarang tu. Apa jadi ekonomi negeri Perak? Apa jadi ekonomi orang Melayu di negeri Perak? Pergilah tengok Perak. Dr. Mahathir pun saya tegur. Tahun 1987 ke 98 ke? Lepas keluar daripada ISA, kita ada retreat pemuda UMNO di Port Dickson. Masa itu retreat pemuda UMNO dengan Perdana Menteri Dr. Mahathir. Oh, jangan main-main. Dia berani ke? Saya cakap dengan dia, Datuk Seri, you tahan saya, Datuk Seri tahan saya bawah ISA, tak ada masalah, no issue. Saya berkorban demi perjuangan parti. Tapi saya nak bangkitkan satu perkara, iaitu saya kata cara Datuk Seri sebagai Perdana Menteri nak membangunkan negara kita ni tergesa-gesa, saya sokong buat kerja. Tapi saya nampak orang Melayu ketinggalan. Dia nak membangunkan Langkawi kan, dengan apa nama ni, tempoh masa yang cepat. Siapa? Teng Pek Keng lah, siapa lagi, apa nama ni, Vincent lah, itu Ananda lah, itulah, inilah, Eric Chia lah, apa sebut. Saya dengar langsung nama Melayu. Saya tak mahulah, saya kata, pemuda ni, saya umur 40 tahun masa tu. Saya kata, jangan jadi macam Melayu Singapura. Singapura maju, berjaya dan sebagainya. What happened to the Malays? Minta maaf lah kawan-kawan yang bukan Melayu. We are not anti non-Malays. We are only now talking, kita bercakap soal Melayu. Singapura, what happened? Mana sekarang? Orang Melayu di Singapura. Dia tengok saya macam ni. Maknanya marah. Marah.
Tapi 20 tahun kemudian, apabila dia meletak jawatan, baru menangis. Dia kata, saya dah tua lah, saya terpaksa letak jawatan itu lah ini. Ya. Saya minta maaf lah, saya tak boleh tolong orang Melayu. Menangis atas pentas. Apalah pun pujuk. Siapa lagi pujuk? Janganlah meletak jawatan. Rafidah pun pujuk. Pujuk. Pujuk apa guna? 2 tahun dia delay kan ya. Tapi tak ada perubahan. Siapa yang rapat dengan Dr. Mahathir? You tell me. The business people yang kaya-kaya dalam Malaysia ni, siapa yang rapat dengan Dr. Mahathir? Malah nak cakap lah, balik-balik saya ulang itu juga. Kan? Oh, dulu masa nak jadi Perdana Menteri, sebelum jadi Perdana Menteri tu, oh, Ultra Malay lah konon. Pejuang Melayu lah, itulah ini. Dah jadi Perdana Menteri, habuk dapat. So this is what's happening. No, kita ni, saya lah, orang lain saya tak tahu. I'm a fighter. For what? For the Malays, for the rakyat. Bukan saja Malays, non-Malays, all the Chinese, the Indian. Saya tak mau duduk jadi ahli majlis tinggi, duduk wakil rakyat dalam parlimen, duduk di situ. Di balon dia, jelutong pun sengap. Di balon dia, tersakok pun sengap. Ya tak? Diorang hina pemimpin UMNO, pemimpin BN. Agama Islam dia main-mainkan. Pegawai kerajaan yang terdiri daripada orang Melayu pun diorang anukan. Persendakan. So what do you expect? For me just to sit down and keep quiet? And listen to them? So I have to fight. I fight. Oh, okay, tengok ni Tajuddin controversial. Oh, apa ni vocal. Termasuklah star ni, star siapa star? Wong, mana Wong? Wong. You kirim salam ke dia? Kirim salam kat Wong yang selalu menulis tu. Bantai saya satu muka surat dia bantai saya. One full page he wrote about me. Oh, controversial figure lah, very vocal lah, inilah. Kaman, tak adil kepada saya tau. Teruk saya kena. So everything is being said there. 90% semua tak betul. Betul tak? Tapi engkau orang sok khabar ni very powerful. Tak boleh lawan. Kena pujuk. Yes. Oh, tak ada. Ha? Okeylah, habis tu. Hari lagi. Saya ingat tadi nak pendek je pasal. Pasal apa tu on tak on? Dia bagi apa dia? Kita bagi can kat dia. Kan? Dah tak jadi. Tok Mat pun dah lari. Bosku pun lari. Jadi yang ikut-ikut pun kata, tak apalah. Kita stop je lah. Kita tak ada teruskan. Kita bagi peluang kat dia lagi. Betul tak? Bagi dua peluang dia memimpin lagi. Tapi bagi peluang, tak ada juga menunjukkan tindak tanduk dia sebagai presiden yang boleh menguntungkan parti. Tak menguntungkan parti. Nak buat jajaran. Satu lagi lah. Muafakat nasional. Dengan PAS, kita dah terbukti bahawa kita dengan PAS, kalau kita bersama, kita tak lawan satu sama lain, one-to-one fight dengan pembangkang, dengan orang lain, kita boleh dapat 2/3 menang tau. 2/3. We are assured already. So, dia pergi wasakkan muafakat nasional tu. Oh, dia katanya macam-macam. Tok Mat pula kata dah, surah terakhir lah. Surah terakhir. Quran mana yang dia baca? Surah terakhir. Bacalah betul-betul. Kalau dah baca surah tu pun, baca dia punya terjemahan dia, tafsiran dia, baru dapat pengajaran. Kalau main baca, salah, alhamdulillah, gitu ya, tak faham apa benda, kan? Tapi Tok Mat memang tak sokong muafakat nasional dari mula.
Sri, kelantangan Datuk Seri dalam sidang media hari ini mungkin ada pihak tertentu nak tak tahu lah create file ke apa untuk bongkar ke apa-apa berkenaan Datuk Seri. Kemungkinan tu Datuk Seri Tak ada masalah. akan hadapi. Ya. Kalau takut bermain ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saya bekas tahanan ISA tau. You nak try? Okey. Gambar apa lagi? Oh, okey. You all are the boss. So we follow. Ini orang daripada Pasir Salak. Aduh. Ada tu tak datang lah tu. Mungkin ada hal lah. Mana? Tidak ada. Pasir Salak saja ni. Semua pasal apa? Ada pekan kan? Apa tu? Tak ada pekan. Pekan. Kita ada pekan. Di sana Kampung Gajah tu. Pekan Kampung Gajah. Kampung tapi pekan. Okey, thumbs up semua guys. Everybody. Okey. Alright. Minum. Sila jemput minum.